Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Fokus utama, pilihan raya kecil PRK bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak pada 4 November ini menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara calon gabungan Parti Sarawak GPS, Parti Aspirasi Rakyat Sarawak Aspirasi dan Parti Bumi Kenyalang PBK. Mereka yang bertanding ialah Iskandar Turki bagi GPS, Cheng Lia Ping untuk Aspirasi dan Stevenson Joseph sumbang bagi PBK. Pengumuman itu dibuat Pegawai Pengurus PRK Dun Jepak, Abang Zainuddin Abang Turki di Pusat Penamaan Calon PPC Dewan Suara Bintulu pada jam 10 pagi. Terdahulu, tepat jam 9 pagi, Abang Zainuddin mengumumkan penyerahan kertas penamaan calon dibuka dan ditutup sejam kemudian seperti yang ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Sebelum ini, Iskandar Turki 54 tiba pada jam 8.28 pagi diiringi kira-kira 1,000 penyokong berarak dari bangunan Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak Bintulu ke PPC ini. Turut mengiringi beliau ialah pengerusi GPS yang juga Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg serta Timbalan-Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas, Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan dan Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hien. Hadir sama Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Steven Rudi Utom, Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri serta dif-dif kenamaan yang lain. Ketibaan rombongan GPS itu disambut Speaker Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiah Wang Nasar bersama pencadang calon GPS Noriha Ali dan penyokong Jan Tailani. Sementara itu, SPR sebelum ini menetapkan hari pengundian awal dan hari mengundi masing-masing pada 31 Oktober dan 4 November depan. PRK Dun Jepak diadakan susulan kematian penyandangnya, Datuk Talib Zulkifli pada 15 September lepas. Laporan seterusnya, Universiti Curtin Malaysia telah menyumbangkan tenaga untuk penghasilan 500 ekor brik bagi membantu daerah Miri mencapai jumlah 20,000 ekor brik sekaligus mencapai kejayaan dalam buku rekod dunia Guinness. Penyerahan 500 ekor brik tersebut dibuat semasa majlis penyerahan 20,000 ekor brik bagi membina The Green Wall of Miri yang disempurnakan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Universiti Curtin pada Khamis, Datuk Sri Lee memuji dedikasi dan usaha kolektif luar biasa yang dipamerkan oleh sekolah tempatan, badan bukan kerajaan, agensi kerajaan dan masyarakat umum untuk mengurangkan sisa plastik di Miri melalui projek The Green Wall of Miri. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Tin Chiu Yu turut menambah projek tersebut yang dipacu komuniti dapat memberi faedah kepada alam sekitar selain memainkan peranan penting dalam usaha pemulihan pasca pandemik menerusi pelibatan masyarakat dengan matlamat mencipta keharmonian dan perpaduan. EcoBrick pada asasnya merupakan botol plastik yang dipadatkan dengan sisa plastik lain untuk mencipta blok bangunan yang boleh digunakan semula. Projek kali ini merupakan susulan kejayaan penyertaan dalam Malaysian Book of Records MBOR untuk menggumpul 10,000 ekor brick dalam fasa pertama projek itu pada Mac awal tahun ini. Manakala bangunan sementara perlu dibina dengan segera untuk menempatkan lebih 200 pelajar dan tenaga pengajar Sekolah Kebangsaan SK Orang Kaya Muda Pakeri, Paloh selepas ia diisytiharkan tidak selamat untuk digunakan oleh Unit Forensik Pejabat Pendidikan Negeri Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidol berkata, langkah ini perlu dilaksanakan dengan segera untuk memastikan keselamatan pelajar selain tidak menjejaskan pembelajaran mereka. Dalam hal ini, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop berharap Ahli Parlimen Tanjung Manis Irsine Yusof Abdul Wahab dapat membantu dalam meluluskan peruntukan segera bukan hanya untuk membina struktur sementara tetapi juga boleh meroboh seluruh kompleks sekolah tersebut dan membinanya baharu. Kerosakan ini telah dikesan sejak 6-7 tahun yang lepas. Aduan telah dibuat lama. Tetapi cuma tindakan hanya diambil baru-baru ini dan keadaan ini sudah tentu mengecewakan masyarakat di 3 penempatan di sini, Kampung Paloh, Kampung Kedang dan di Berangan yang menempatkan 6 rumah panjang.
Penempatan di kawasan ini adalah jauh daripada kawasan lain. Tidak ada jalan darat untuk pergi ke sini dan tidak ada sekolah lain yang berdekatan. Ini adalah satu-satunya sekolah untuk semua anak di kawasan Paluh Kedang dan Berangan di kawasan penempatan ini. Dan keadaan ini amat sukar kerana harus mencari option lain untuk mendapatkan pelajar-pelajar yang hampir 200 pelajar termasuk warga kerja pengajar mereka. Dan tindakan segera harus diambil untuk memastikan sistem pembelajaran, proses pembelajaran mereka diteruskan. Beliau berkata demikian ketika ditemu ramah selepas meninjau SK orang kaya muda Pekeri Paluh pada Jumaat. Sambil menyuarakan rasa kecewa, beliau berharap pejabat pendidikan negeri, Kementerian Pendidikan dan mereka yang terlibat sentiasa memantau bukan sahaja sekolah-sekolah daif dan rosak, ini malah segera mengambil tindakan untuk memastikan pelajaran anak-anak tidak terjejas. Dan saya harap pejabat pendidikan, Kementerian Pendidikan dan semua mereka terlibat dalam memantau bukan hanya sekolah-sekolah daif, sekolah-sekolah yang rosak ini cepat mengambil tindakan dan bila keadaan ini berlaku yang terjejas kerja mereka adalah bukan hanya warga pendidik tetapi anak murid kita juga, murid-murid ke kawasan ini. Dalam perkembangan lain, Duta Kesatuan Eropah EU ke Malaysia, Michaelis Rokas dan rombongannya telah berkesempatan menguji prototipe kenderaan hidrogen sistem transit aliran autonomi ART. Aktiviti pandu uji tersebut dilakukan selepas lawatan beliau ke Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC pada petang Khamis. Turut mengiringi Michaelis ialah pengerusi SEDC Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz Dato' Hussein dan Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Metro T.S. Mazli Mustafa. Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz turut memberi taklimat ringkas kepada Michaelis mengenai perancangan Sarawak dalam menyokong penggunaan teknologi hijau melalui ART yang mana ia akan merangkumi 3 laluan utama iaitu laluan biru, laluan merah dan laluan hijau. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Sarawak Metro baru-baru ini, laluan biru akan meliputi perjalanan sepanjang 27.5 km dari kawasan Rembus ke pusat Bandar Kuching, manakala laluan merah adalah sepanjang 12.3 km dari Kuching Central ke Pending. Laluan hijau pula akan meliputi laluan dari Pending ke Damai Central sejauh 30 km. Dalam pada itu, Anugerah Carta Lagu Radio RTM Sarawak akan diadakan pada 27 dan 28 Oktober depan dengan menampilkan 2 anugerah utama iaitu Anugerah Carta Lagu Bidayuh ACLB dan Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ. Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan Televisyen Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sarawak Azmi Ahmad berkata, program ini bertujuan untuk mengetengahkan pelibatan penyanyi, pencipta lagu dan penulis lirik di mana ACLB dan ACSJ mampu menjadi penanda aras kepada industri muzik Dayak, khususnya lagu Bidayuh dan Iban. Malahan, ia merupakan platform terbaik kepada semua artis untuk berkongsi idea dan ilmu sekaligus memartabatkan industri muzik Bidayuh dan Iban. Beliau berkata demikian dalam sidang media program Anugerah Carta Lagu Radio RTM Sarawak 2023 di Kuching pada Jumaat. Untuk maklumat, ACLB dan ACSJ merupakan anugerah untuk lagu-lagu Bidayuh dan Iban daripada program Mingguan Terbitan Radio YFM Bidayuh dan YFM Iban. Menurut Azmi, penganjuran kali ini buat julung kalinya mengetengahkan kedua-dua anugerah secara serentak. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS, masuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi tengah hari ini, saksikan kemeriahan suasana sempena Hari Penamaan Calon bagi PRK Dun Jepak pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam KAS. Nama 1. Cheng Liping, Parti Aspirasi. 2. Iskandar Turki, Parti GPS. 3. Stevenson Joseph Sumbang, Parti PDK.